Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qa'idah Al-Hadiyah wal-Ashrun. Kaedah yang ke-21. Situ dah. Al-Adatu Muhakkamah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Amin. Al-Qa'idah Al-Hadiyatu wal-Ashrun. Kaedah yang ke-21. Al-adatu muhakkamatun. Adat itu muhakkamatun, dibuat hukum. Ada selama mana tak berlawanan dengan syarak lah. Adat boleh dijadikan hukum. Al-amthilah, contoh. Muhakkamah ni dibuat hukum. Ba'a syai'an wa atlaqa nazala 'alal naqdil ghalibi. Ba'a syai'an, jual oleh seseorang akan sesuatu, wa atlaqa, dan dia itlaq. Itlaq ni maksud dia tak sebut. Nah, aku jual ni berapa? 5. Kata nak kena bayar 5 ke apa? Jawab dia nazala 'alal naqdil ghalib. Nescaya berlakulah, menempatilah hak satu benda tadi tu, syai' tadi tu, 'ala naqdil ghalib, di atas naqdil ghalib, mata wang kebiasaan. Ni harga berapa? 100 sudahlah. Lepas tu 100 apa yang kita kena bayar? Dah kalau kita duduk kat Malaysia, adat tempat kita bayar guna duit ringgit, 100 ringgit lah. Takkan 100 baht. Thailand pula kan. Itu orang panggil al-adatu muhakkamatun. Minha, sebahagian dia lagi, ghalabatil muamalatu bijinsin minal urudi aw naw'in minhu in sarafa thamanu ilaihi indal itlaqi kan naqdi. Ghalabatil muamalah, telah kebiasaanlah oleh muamalat. Ghalabah ni telah menang, maksudnya telah kebiasaanlah oleh muamalat. Muamalat ni muamalat lah, perniagaan tadi tu. Bijinsin minal urudi, bijinsin dengan satu jenis, minal urudi daripada mata benda, au naw'in minhu ataupun satu bagai, minhu daripada nyonya urut. Bila mana kebiasaan kita duk bayar pakai benda tu, jawab dia in sarafat thamanu ilaihi indal itlaqi. In sarafat thaman, nescaya berpalinglah oleh as-thaman. Thaman ini bayaran harga. Dia saman, lawan dia adalah mabik. Benda yang kita beli, beli apa? Beli nasi kerabu. Nasi kerabu tu orang panggil mabik. Barang yang dijual, nasi kerabu harga apa? 5 ya. Kita bayar duit RM5 tu, RM5 tu orang panggil saman. In sarafat saman, nescaya berpalinglah oleh saman, harga tadi tu, ilahi kepadanya nya urut, indal itlaqi, ketika itlaq, ketika tak sebut, kan naqdi. Kiasan, kan naqdi, sama seperti naqad. Naqad ni mata wang, duit. Jadi boleh jadi kalau ada satu tempat tu dia orang meniaga, dia orang pakai sistem barter. Dia orang beli barang tapi dia tak bayar pakai duit, dia bayar pakai barang juga. Lepas tu kebiasaan tempat tu kalau bayar guna barang tu. Jadi kalau kata kita jual lah, jadi bayaran ni adalah barang yang telah disebutkan tadi tu. Sistem barter ni macam orang dulu pergi ke pasar bawa itik. Lepas tu kat pasar tu dia beli beras. Tu dia tak beli bayar pakai duit, dia bayar pakai benda juga. Duit ni yang selepas selepas ni. Minha, sebahagian dia lagi, fi dukhulil hamami wal akli min ta'amil muqaddami dhiyafatan bila lafzin. Fi dukhulil hamami, pada masuk hamam. Hamam ni tandas, bilik mandi. Pada masuk tandas, bilik mandi, wal akli, dan makan, min ta'amil muqaddami dhiyafatan, min daripada ta'amil muqaddami, makanan muqaddami yang disediakan, dhiyafatan untuk tetamu, bila lafzin dengan tanpa ada lafaz, khabar dia arruju'u
ilal adati, itu adalah ar-rujuk. Rujuk ataupun kembali ilal adati, kepada adat, majanan wa adamahu, majanan percuma, secara percuma, wa adamahu dan ketiadaannya majanan percuma. Jadi kalau masuk tandas, boleh masuk tandas, boleh makan makanan yang disediakan untuk tetamu tu, tapi tak ada sebut. Kalau ada sebut tak apa. Nak macam mana? Itu adalah ar-rujuk, kembali kepada adat. Percuma ke tidak? Kalau dia ada tulis untuk guest, untuk tetamu, tu tak ada masalah ke apa. Kalau dia tak ada tulis, tetamu boleh tak nak pergi makan. Jadi jawapan dia ikut adat. Sebagai contoh, kalau kat Korea dulu, Korea je lah, muka Ustaz tak duduk sana dulu, Ustaz tahu situ. Kalau kedai dia orang, dia ada macam kowe kita ni, air panas ni. Lepas tu dia letak apa tu? 3 in 1. 3 in 1 dia tu panjang-panjang gitu. Warna kuning, warna merah. Jadi memang tempat dia tu, kalau siapa masuk kedai, boleh ambil buat air. Lepas tu kita nak masuk nak buat air boleh? Boleh, tak ada masalah ke apa. Tempat dia tu boleh. Adat dia gitu-gitu. Tapi kat Malaysia, tak tahu ada ke tidak. Kalau ada, mungkin kalau ada. Tapi dia letak 3 in 1 tu, kalau kat Malaysia kita tak boleh buat gitu. Sebab adat tempat kita bukan macam tu. Jadi mungkin 3 in 1 tu untuk staf pekerja ke sahaja. Kita ni yang datang nak beli, kita tak boleh nak ambil. Kecuali kalau dia ada tulis untuk apa? Untuk pelanggan. Boleh lah. Kalau kat tempat kita ni kat Proton, dekat apa tu? Service center. Service center tu dia ada kuih-kuih tu. Kalau Ustaz pergi servis kereta, pergi pagi tu, lepas tu dekat situ tu dia ada kuih-kuih tu. Kuih tu memang kita boleh makan. Adat dia tu memang untuk pelanggan. Jadi tak ada masalah ke apalah kalau pergi servis kereta kita boleh ambil. Dia tak ada tulis pun untuk pelanggan, tapi kita tahu dah. Tapi kalau kedai biasa, kita masuk ada kuih, janganlah, tu bukan untuk pelanggan, tu untuk pekerja dia dan sebagainya. Jadi dekat sini ni orang panggil al-adatu muhakkamatun. Adat dibuat hukum. Kita boleh ambil percuma ke tidak, ikut adat tempat tu. Kalau adat tempat tu percuma, macam dekat Korea tu ataupun dekat Proton tu, service center, boleh lah, percuma lah. Kalau tak, kita jangan pandai-pandai pergi ambil. Minha, sebahagian dia lagi, fi sinnil haidhi wa aqallil haidhi wan nifasi wat tuhri wa ghalibiha wa aktsariha fi sinnil haid, pada umur haid. Orang perempuan ni datang haid bila? Wa aqallil haidhi, dan sekurang-kurang haid, wan nifasi, dan nifas, wat tuhri, dan suci, wa ghalibiha, dan kebiasaannya haid dan nifas. Kalau ghalibihima, hima haid dan nifas lah. Wa aktsariha, dan sebanyak-banyaknya haid tadi itu, haid dan nifas tadi itu. Khabar dia ar-ruju'u ilal adati, adalah rujuk kembali kepada adat. Jadi masalah sekurang-kurang haid, mazhab Syafi'i kita kata sekurang-kurang haid sehari semalam, sebanyak-banyak haid 15 hari. Kebiasaan haid seminggu. Imam Syafi'i tu ikut adat tu. Biasa orang perempuan macam tu, dia pergi tanya orang perempuan, dia istiqra'un nakih, dia pergi tanya, bukan nak boleh semua kan. Lepas tu dia keluarkan hukum. Sekurang-kurang haid sehari semalam, sebanyak-banyak haid 15 hari, kebiasaan haid adalah seminggu. Dia faham mana-mana? Al-adatu muhakkamatun. Adapun Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, sekurang-kurang haid dia, tak silap Ustaz, 3 hari. Sebanyak-banyak haid dia 10 hari. Dia tengok cara dia pula. Gitu. Minha, sebahagian dia lagi, istajaral khiyatatu dia. Istajaral khiyatata wan nasja. Upahlah oleh seseorang al-khiyatata, akan jahit serubak baju, wan nasja. Nasja ni salin. Orang dulu dia tak ada photostat. Jadi dia kalau kita nak beli kitab, kedai photostat tak ada, mesin tak ada, jadi dia suruh orang salin. Kalau kita upah suruh orang buat jahit baju ataupun salin kitab, benang tu, dakwah tu
Siapa nak bagi? Jawab dia, sahaha Rafi'i rahimahullahu ta'ala fil khayti wal hibri. Sahaha, telah mensahihlah oleh Imam Rafi'i rahimahullahu ta'ala fil khayti, pada benang, wal hibri, dan pada dakwat tadi itu. Khabar dia ar-ruju'a ilal adati, bukan khabar, maf'ul, ar-ruju'a ilal adati, akan kembali kepada adat. Ikut adat lah. Kalau tempat tu tukang jahit punya benang, tukang jahit punya benang lah. Macam kalau kat kita sekarang ni, kalau kita suruh buat baju, memang benang apa semua tukang jahit siap. Adat kita gitu. Boleh jadi ada sebagai tempat negara mana ke, kalau suruh buat baju, orang yang suruh buat baju tu dia kena bawa kain, kena bawa benang. Tukang jahit ni jahit saja, ikut adat tempat dia. Dah, faham situ? Wa'lam innama tu'tabarul adatu idza taradat fa in tarabat fala wajabal bayan. Wa'lam, ketahuilah, innama tu'tabarul adatu, hanya saja diiktibar adat tadi tu, idza taradat, apabila dia datang. Kalau apabila datang ia adat. Fa in tarabat, tapi kalau dia tarabat ni kacau, dia terabur, fala wajabal bayanu, maka tidak wajiblah oleh penerangan. Adat hak kebiasaan tu. Tapi kalau hak ni kata macam ni, hak ni kata macam ni, hak tu tak boleh ambil kira. Fala wajabal bayan, tak berhajat oleh bayan, tak wajib oleh penerangan. Tak boleh ikutlah benda adat hak jenis macam tu kalau terabur tu. Kalau sistematik semua sama, tak apa. Faham sini. Al-qaidatu as-saniyatu wal 20. Kaedah yang ke-22. Ma warada bihi syar'u mutlaqan wala dhabita lahu fihi wala fil lughati yurja'u fihi ila al-'urfi. Ma warada bihi syar'u mutlaqan, ma barang warada bihi syar'u mutlaqan, yang datanglah bihi dengannya ma asy-syar'u oleh syarak, mutlaqan secara mutlak, wala dhabita lahu fihi, dan tak ada dhabit lahu bagi ma tadi tu, fihi padanya syarak, wala fil lughati, dan tak ada dhabit juga pada lughah. Ada khabar dia, yurja'u fihi ila al-'urfi, itu yurja'u, dikembalikan akan ma, fihi padanya syarak, ila al-'urfi, kepada uruf, kepada adat. Syarak suruh buat benda ni, tapi syarak tak bagi tahu nak buat macam mana. Lepas tu tengok dekat lughah, bahasa Arab pun tak tentukan benda tu macam mana. Jadi cara nak buat dia, kembali kepada adat, adat setempat. Faham situ? Tengok contoh. Minha, sebahagian al-amsilah, minha al-amsilah, al-iktifa'u fi niyatis salati bil muqaranatil urfiyyati. Al-iktifa'u, memadai, fi niyatis salati, pada niat semayang, bil muqaranatil urfiyah, dengan muqaranah urfiyah. Bihaisu, dengan sekira-kira, yu'addu, dibilang, yu'addu, dibilang, yastahdhiru lis-salah, menghadirkan ia untuk semayang. Muqaranah ni kan waktu kita takbir tu, Allahu Akbar, waktu kita sebut Allahu Akbar tu kita niat saja aku semayang apa zuhur ke pak tu kan, saja aku semayang fardu zuhur makmum tu kan. Jadi hak kita sebut niat tu, dia ada satu dalam niat yang kita sebut, dalam niat tu orang panggil muqaranah. Muqaranah ni maksud dia menyertai. Okey. Muqaranah urfiyah ni apa pula? Muqaranah urfiyah ni dia menyertai niat kepada sebahagian takbiratul ihram tu. Contoh dia takbir Allahu Akbar, antara Allahu Akbar tu dalam tu dia niat saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat makmum kerana Allah Taala, saja kena pada zuhur 4 rakaat makmum kerana Allah Taala. Tapi tak habis lagi akbar Allah, dia niat dah habis dah. Hak tu orang panggil muqaranah urfiyah. Kalau muqaranah hak sungguh menyertai tu, start daripada Allah sampai akbar tu, waktu tu dia kena habis sama-sama. Dia takbir mulut Allahu Akbar, dalam hati pun dia niat saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat makmum kerana Allah Taala. Allah Taala hak mulut tu bar. Tu dia habis sama-sama tu apa panggil muqaranah. Tapi kalau muqaranah urfiyah ni dia
dia tak habis sama-sama. Dia dalam sebahagian dalam takbir tu pun pada dah. Jadi masalah ni boleh. Jadi syarak suruh kita niat. Syarak suruh niat, innamal a'malu binniat. Jadi tapi syarak tak bagi tahu pun niat ni mesti kena penuh-penuh ataupun sebagai dia. Dalam bahasa Arab pun tak bagi tahu niat ni mesti kena penuh-penuh waktu takbir tu ataupun sebagai dia. Bila mana tak ada bagi tahu, jadi kita kembali kepada uruf kebiasaan. Jadi muqaranah urfiyah ni, uruf ni kalau kita sertakan niat sikit dalam takbir tu pun tak apa dah. Yang penting ada serta walaupun takbir tu tak habis lagi. Faham sini? Maksud kita. Minha sebahagian dia lagi al-hirzu fi sariqati wa tafarruqu fil bai'i wal qabdu fihi. Al-hirzu ni maksudnya hirzul mal, jaga, simpan, tempat simpan, simpan harta fi sariqati, pada curi, wa tafarruqu fil bai'i, dan berpisah fil bai'i, pada jual beli. Wal qabdu, qabad ni ambil barang, fihi, padanya baik. Jadi kalau barang kita kena curi, orang yang curi tadi tu kalau cukup syarat dia boleh kena hudud, kena kerat tangan tu sebab dia curi kalau barang tu mahal, dan simpan pada tempat dia. Jadi simpan pada tempat itu adalah mengikut adat. Motor kena curi, motor letak kat mana? Motor letak dalam garaj. Okeylah. Motor kena curi, motor letak kat mana? Buat apa? Letak kat tengah jalan. Tak, tengah jalan bukan tempat simpan. Duit kena curi, duit letak kat mana? Duit letak dalam almari. Betul dah, duit orang letak dalam almari. Duit kena curi, duit letak mana? Letak kat luar rumah, kat kursi kat luar rumah. Hak tu kalau kena curi pun orang yang curi tu tak kena hudud. Sebab apa? Sebab tak ada hirz. Jaga tu tak ada. Kalau duit, tempat dia kat mana? Tempat dia dalam almari. Apa dia mau pergi letak kat luar? Motor memang orang letak kat luar, orang tak letak dalam rumah. Tu. Nak tahu tempat jaga tu, tengok adat tempat tu. Kalau adat tempat kita letak duit dalam almari, letak duit dalam almari lah. Kalau adat tempat kita letak duit luar rumah, letak duit luar rumah lah. Dia adat tempat tak sama. Wa tafarruqu fil bai'. Tafarruqun ini pisah. Bainal ba'i wal mushtari, di antara penjual dengan pembeli. Kita beli, waktu kita beli itu bila kita pisah tu dah habis, adalah khiyar. Cuma dia ada khiyar aib, kalau ada khiyar aib. Lepas tu waktu nak pisah tu tengok mana? Tengok adat setempat. Dia sebut macam mana. Lepas tu Qobat ni ambil barang pun ikut adat setempat juga. Jadi kalau kita beli barang, adat dia, kalau beli buah dia bagilah. Tapi kalau beli rumah, adat dia bagi kunci rumah. Orang tak bagi rumah tak boleh nak angkat. Kalau beli tanah, adat tempat kita bagi geran tanah. Nampak itu, orang tak bagi tanah gitu, bukan dia gitu. Jadi ikut adat. Faham tak sini? Tu. Minha, sebahagian dia lagi, al-bai'u bil mu'atati. Jual beli, al-bai' ni jual beli, mu'atah ni bagi, saling memberi. Mu'atati ni saling memberi. Saling memberi, tapi tak cakap. Saling memberi. Bukan kata saya jual, saya bagi, tak. Kita jual beli tapi kita tak cakap. Kita bagi duit, dia bagi barang. Sah ke tak? Tak sah. Asal dia li'annahu lam yasiha fi syar'i. Kerana sesungguhnya asal dia tu lam yasiha fi syar'i. Tidak sah oleh bai'ul mu'atatah tadi tu fi syar'i, pada syarak. Sebab apa tak sah? I'tibar lafzin. Kerana i'tibar lafaz. Sebab tak ada lafaz. Dia dah kalau jual beli, kita kena buat jual belilah. Tapi fawajaba ruju'u ilal urfi,
maka wajiblah oleh kembali ilal urfi, kepada uruf. Kalau uruf tempat tu, waktu tu tak ada sebut aku jual aku beli, jadi sah saja. Hadza ma ikhtara an-Nawawi rahimahullah. Hadza ar-ruju' ila al-uruf ni khabar dia ma ikhtara an-Nawawi. Apa yang telah memilih oleh Imam Nawawi rahimahullah, wa huwa al-mu'tamad. Wa huwa ini al-mu'tamad, adalah pendapat yang mu'tamad. Ada tak tempat hak kita jual, kita beli tapi tak sebut jual beli? Ada? Mana? Tu pasar raya tu, Pantai Timur tu. Dia mau masuk pasar raya, dia mau beli barang, dia mau letak atas benda tu kan. Lepas tu macam hak yang treadmill tu, lepas tu benda tu pun jalan. Lepas tu yang cashier dia ambil, dia scan. Lepas tu dia cakap berapa ringgit? RM1. Tu kita pun bayar RM1, kita ambil barang balik. Tak ada dia kata saya jual lah. Lepas tu kita kata saya beli. Ada siapa kecek kita saya jual, saya beli dekat pasar raya. Kalau ada saya tak tahulah, tapi biasa tak ada orang sebut gitu. Kalau tak ada, tak sah lah. Jual beli kena sebut saya jual, saya beli. Asal dalam mazhab Syafi'i kita memang kena sebut saya jual, saya beli. Kalau tak sebut, tak sah. Moga kita tak tahu gapo dia mau nak buat tu. Kalau kita sebut, jelas-jelas lah. Ada. Tapi adat dekat pasar raya tu memang kita jual beli dah tu, cuma kita jenis tak sebut. Jadi ma warada bihi syar'u mutlaqan wala dhabita lahu fihi wala fil lughah yurja'u fihi ila al-urfi, dikembalikan kepada uruf. Jadi ikut uruf tempat. Sama macam tadi itu jugalah al-adatu muhakamatun, adat dibuat hukum. Jadi kita ikut itulah. Dah tempat kita kata adat tempat kita memang jual beli kat pasar raya tu, walaupun tak sebut, jadi jual belilah tu. Bukannya kata tak sah, nak kena bagi balik Abu Qadi. Apa hal sini? Al-qa'idatu tsalitsatu wal 'ashrun. Kaedah yang ke-23. Al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihadi. Ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Tidak batal ia ijtihad bil ijtihad, dengan ijtihad. Maksudnya ijtihad pertama tidak batal ia ijtihad pertama bil ijtihad, dengan ijtihad kedua. Sebab apa tak batal? Li'anna al-ijtihad ats-tsani laisa aqwa min al-awwali. Kerana sesungguhnya ijtihad yang kedua tu laisa aqwa, tidaklah ia ijtihad kedua tu lebih kuat minal awwali, daripada ijtihad yang pertama. Sama je. Al-amthilatu, contoh. Dia bagi contoh. Minha, sebahagian daripada dia amsilah ni, lau taghayyara ijtihadun fil qiblati. Kalaulah taghayyara, berubah ijtihadun oleh ijtihad fil qiblati, pada kiblat. Mula-mula dia semaya, dia duduk dalam hutan. Dalam hutan tak ada kiblat. Kalau kat sini kita tahu dah kiblat belah sini, moga mimbar kat situ, mihrab kat situ. Dah duduk dalam hutan, macam mana nak kiblat ni? Kita pun ijtihad, tengok langit lah, tengok pokok gapo-gapo. Lepas tu, lau taghayyara ijtihadun fil qiblati, kalaulah berubah oleh ijtihad pada kiblat, jawab dia amila bithani, saya beramal ia seseorang bithani, pada yang kedua. Maksudnya bil ijtihad tsani, pada ijtihad yang kedua. Wala qada'a, dan dia tak ada kena qada, dia tak wajib kena qada. Dia bagi ghayah dia, contoh dia, hatta sehinggalah lau salla 4 raka'atin, kalaulah semayang seseorang akan 4 rakaat, li 4 jihatin, bagi 4 arah, fala qada'a, maka tak ada qada. Dia semayang 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, isyak 4 rakaat, lepas tu 4 arah. Sebab apa? Sebab dia ijtihad. Mula-mula dia semayang, dia ijtihad, sini kiblat, Allahu Akbar. Lepas tu naik rakaat kedua, dia tengok duk semayang kat mana tu, semayang tak khusyuk, ikut dia lah kan. Rasa kiblat belah sini, dia pun pusing belah sini. Tu naik rakaat ketiga, rasa kiblat belah sini, dia pun pusing belah sini. Naik rakaat keempat, dia ijtihad, kiblat belah sini, dia pun pusing belah sini. Jadi
Satu semayang yang 4 rakaat tadi tu, dia semayang setiap rakaat tadi tu arah yang berbeza-beza. Sebab apa? Sebab dia ijtihad yang kedua tu. Jadi adakah dia kena qada semayang? Jawapan dia tak. Sebab apa? Sebab ijtihad yang kedua tu bukanlah lagi kuat daripada ijtihad yang pertama. Ijtihad kedua tu tak membatalkan ijtihad yang pertama. Jadi ijtihad ketiga tak membatalkan ijtihad kedua. Ijtihad keempat tak membatalkan ijtihad ketiga. Jadi dia semua semayang dia tadi tu sah, tak perlu qada walaupun arah lain-lain. Minha, sebahagian dia lagi. Lau hakamal hakimu bi syai'in, kalaulah menghukum oleh seorang hakim bi syai'in dengan sesuatu, summa taghayyara ijtihaduhu, summa kemudian taghayyara ijtihaduhu, berubahlah oleh ijtihadnya al-hakim, jawab dia lam yanqudhil awwalu, nescaya tidak batallah al-awwalu oleh yang pertama. Jadi mula-mula hakim dia ijtihad tu macam ni, lama lepas tu pula dia ijtihad tu cara yang satu lagi. Jadi ijtihad yang kedua dia tak membatalkan ijtihad yang pertama. Minha, sebahagian dia lagi. Lau khala'a zawjatahu thalasan, kalaulah khulu' ni tebus talak. Khulu' ni seorang suami ataupun isteri dia kata demo ceraikan kita bayar duit ke dia, ke demo. Jadi suami ceraikan dengan dibayar duit kepada suami tu orang panggil tebus talak. Cerai juga tapi cerai berbayar. Kalaulah khulu' zaujatahu oleh seseorang akan isterinya, seseorang dari itu salasan 3 kali. Thumma kemudian tazawwajaha ar-rabi'ata, kawinlah oleh zauj tadi itu akannya zaujah ar-rabi'ata, kali yang keempat, bila taqaddumi nikahil ghairi, dengan tanpa didahului nikahil ghairi, nikah orang lain. Maksud dia dengan tanpa ada nikah muhallil. Jadi dia cerai tebus talak dengan isteri dia 3 kali. Kali pertama isteri dia bayar, cerai. Lepas tu kahwin balik, bayar, cerai. Lepas tu kahwin balik, cerai. Kali keempat macam tu juga, dia kahwin balik dengan isteri dia. Tapi masalah dia, pada yang kali keempat, dia kahwin kali keempat tu, sebelum dia kahwin kali keempat tu tak ada muhallil, tak ada Cina buta. Cina buta ke apa pula? Dia kalau cerai isteri talak 3, aku cerai demo, talak 3, 1, 2, 3. Kalau talak 1 boleh rojak, talak 2 boleh rojak dalam iddah. Tapi kalau talak 3 tak boleh rojak. Kalau habis iddah tak boleh kahwin balik dengan isteri tadi tu. Kecuali kalau isteri tu kahwin dengan suami baru, lepas tu suami baru tu cerai dia balik, baru boleh nak kahwin balik dengan isteri. Suami baru tu orang panggil muhallil. Faham sini? Jadi cerita dia sekarang ni, dia kahwin dengan isteri yang sama 4 kali tak ada muhallil. Tapi dia bukan cerai yang biasa tu, dia khulu'. Khulu' ni cerai berbayar. Gitu. Tebus talak. Sebab apa? Li'tiqadihi annal khul'a faskhun la talaqun. Li'tiqadihi, kerana i'tiqadnya dia ni, annal khul'a faskhun, sesungguhnya khulu' ini adalah fasakh, la talaqun, bukannya talak. Jadi kalau talak dia boleh sakat 3 kali saja. Sampai nak sebelum kali keempat tu, kalau nak nikah juga kali keempat, kena bagi dia kahwin dengan muhallil, dengan Cina buta tu, kita dah sebut macam tu. Tapi kalau fasakh ni bubar perkahwinan. Fasakh sebab aib dan sebagainya kan. Fasakh dia tak ada bilangan. Hari ni fasakh, esok kahwin. Lusa fasakh, kahwin balik. Lebih 3 kali pun tak ada masalah ke apa. Dia tak berhajat kepada muhallil. Nampak situ. Sekarang ni dia buat khulu'. Lepas tu sebab dia ni meyakini kata khulu' ini adalah fasakh, bukannya talak. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita, khulu' ni termasuk talak. Bila mana jadi macam tu, summa, dia pun waktu tu dia sekarang ni dia ikut pendapat kata khulu' ini fasakh. Jadi tak berhajat kepada muhallil, Cina buta. Jadi pada perkahwinan kali keempat ni, summa kemudian taghayyara ijtihaduhu, berubahlah oleh ijtihadnya zauj, ijtihadnya suami. Apa dia?
ila annal khul'a talaqun, kepada sesungguhnya khulu' itu adalah cerai. Wa huwa, sedangkan bermula ia zauj, baqin ma'aha bidzalika nikahi, baqin, kekal, ma'aha bersamanya zaujah, bidzalika nikahi, dengan demikian itu nikah. Nampak situ. Dia sekarang ni dia kahwin dengan isteri dia dalam perkahwinan yang kali keempat. Dulu dia boleh buat lah sebab dia i'tiqad kata khulu' tu fasakh. Lepas tu bila sekarang ni dia i'tiqad kata khulu' tu cerai pula. Bila mana cerai, nak macam mana? Sedangkan dia masih isteri dia pada kali keempat. Tapi kalau ikut pendapat yang mengatakan khulu' tu adalah cerai, pernikahan kali keempat ni tak sah. Sebab tak ada muhalil, tak ada cina buta. Lepas tu, kalau jadi macam tu, tu dia beritahu. Qala al-Ghazali rahimahullah, berkatalah oleh Al-Ghazali rahimahullah, in hakama hakimun bisihatihi, jika menghukum oleh hakim bisihatihi dengan sahnya apa? Nikah ar-rabi', nikah yang keempat. Jawab dia, lam yajid alaihi mufaraqatuha, nescaya tidak wajiblah ke atas dia ni fa'il mufaraqatuha, oleh ceraikan akannya zaujah. Dah ikut hak pendapat hakim. Wa in taghayyara ijtihaduhu, walaupun taghayyara, berubah, ijtihaduhu, oleh ijtihadnya zauj. Sebab apa? Lima yalzamu min firaqiha, kerana barang yang melazimi daripada pisahnya zaujah, min taghyiri hukmi hakimin fil mujtahadati, min, iaitu daripada taghyiri hukmi hakimin, berubah hukum hakim, fil mujtahadati, pada perkara-perkara yang diijtihad. Kalau hakim kata tak apalah. Walaupun i'tiqad dia lain. Wa illam yahkum hakimun, dan jika tidak menghukum oleh hakim, fafihi taraddudun, fafihi, pada hadzal masalah, pada ini masalah, taraddudun, ada taraddud, ada gimai, ada ragu-ragu. Wal mukhtaru, bermula pendapat yang mukhtar, terpilih, wujubul mufaraqati lima yalzamu min imsakiha minal wat'il harami ala mu'taqadihi thani, wujubul mufaraqati, wajib pisah. Sebab apa? Lima, kerana barang, yalzamu, yang melazimi ia min imsakiha, daripada menahannya zaujah. Apa dia tu? Minal wat'il harami, minal wat'il haram, iaitu daripada wati yang haram. Wati ni bersetubuh yang haram. Ala mu'taqidihi athani, ala, di atas mu'taqadihi athani, kepercayaannya zauj, suami, athani, yang kedua, kepercayaan yang keduanya suami. Dulu dia kata fasakh tak apa. Sekarang dia kata khulu' tu adalah cerai tak boleh. Bila mana macam tu dia kena, dan hakim tak bagi keputusan, dia kena pisah. Faham sini? Ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad ni tak membatalkan dengan ijtihad yang kedua. Tanbihun, peringatan. Makna hadhil qaidati al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad, bermula makna ini kaedah ijtihad tidak membatalkan dengan ijtihad, fil madhi, pada yang dulu tu. Yang dulu tu sah juga hak dulu tu. Bukan kata bila mana kita ijtihad sekarang macam ni, hak yang kita buat dulu tu batal, tak. Lakin yataghayyarul hukmu fil mustaqbali, yataghayyarul hukmu, berubahlah oleh hukum, fil mustaqbali, pada yang akan datang. Sebab lintifa'i tarjihil al-ana, lintifa'i, kerana ternafi, tarjih
al-ana, sekarang. Kerana sekarang ni kita tak boleh nak tarjih. Kerana itulah sebelum ni kita macam lain, akan datang tu macam lain. Dah. Walihadza yu'malu bil ijtihadi. Walihadza, dan kerana ini ada lihadza intifa'ut tarjih ni yu'malu bil ijtihadi tsani, diamalkan pada ijtihad yang kedua fil qiblati, pada kiblat, wala yanqudu ma madha, wala yanqudu, dan tidak membatalkan oleh ijtihad tadi tu ma madha, akan apa yang telah lalu ia ma. Sebab tu ijtihad sekarang ni dia tak membatalkan akan ijtihad yang dulu. Jadi ijtihad dulu tu sah macam biasa juga. Adapun sekarang kita kena pakai hak sekarang ni pula. Al-qaidatu ar-rabi'atu wal 'ishrun. Kaedah yang ke-24. Al-itharu bil ibadati mamnu'un. Ini kaedah. Al-itharu bermula mengutamakan bil ibadati, dengan ibadah. Ibadah ni qurbah ilallah, khabar dia mamnu', ditegah. Pada masalah ibadah, kalau kita nak ithar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, kita nak mengutamakan orang lain, mamnu' ditegah. Al-amthilah minha, sebahagian daripada contoh, al-ithar bis saffil awal, mengutamakan dengan saf pertama. Kita depan tu kosong, lepas tu kita pakat tolak, demo lah naik. Hak buat macam tu orang panggil mamnu', ditegah. Tak boleh buat macam tu. Sebab apa? Sebab saf pertama tu ibadah. Kita kena pergi naik. Fastabiqul khairat, kita kena pergi mendahului buat. Al-itharu bima'it taharati wa bisatiril aurati. Al-ithar, mendahulukan bima'it taharah, dengan air suci, wa bisatiril aurah, dan dengan yang menutup aurat. Tak ada pakaian, lepas tu tak apalah, demo lah. Tak, kita kena ambil pakai dulu. Minha al-itharu talib ghairahu linaubatin fi qiraatil ilmi. Itu. Itharut talib, mengutamakan oleh pelajar, ghairahu, akan selainnya talib, pelajar, linaubatin fi qiraatil ilm. Linaubatin, bagi giliran, fi qiraatil ilmi, pada baca ilmu. Hak ni sekarang sampai masa dia baca ni, dia kata tak apalah, demo lah dulu baca, duk lawan tolak orang lain. Hak tu mamnu', ditegah. Dia yang kena ambil baca. Moga baca ni boleh pahala ibadah, niat belajar kan. Situ. Al-itharu biqada'i hajatil muhtaji ka it'amil masakin wal yatama. Al-ithar, mengutamakan biqada'i hajatil muhtaj, dengan menunaikan hajatil muhtaj, hajat orang yang berhajat, ka it'amil masakin, seperti bagi makan orang miskin, wal yatama, dan anak-anak yatim. Ada orang miskin, lepas tu kita demo lah bagi jamu. Seorang lagi demo lah bagi jamu, duk lawan tolak. Tak, bila mana macam tu bagi jamu orang miskin ibadat, kita yang kena pergi buat. Kita suruh orang tu, orang panggil, kita mamnu' ditegah. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thiru, dan mereka mengutamakan ala anfusihim, ke atas diri mereka, walau kana bihim khasasah, walaupun adalah dengan mereka tadi tu khasasah, berhajat. Hak tadi tak bagi mengutamakan orang lain. Hak ni bagi mengutamakan orang lain. Faham pada ayat ni? Surah Hajj ayat 9. Al-qaidatu al-khamisatu wal 'ishrun. Kaedah yang ke-25. Al-itharu bi ghairil ibadati matlubun. Al-itharu, mengutamakan bi ghairil ibadati, dengan selain ibadat, khabar dia matlubun, adalah dituntut. Tapi kalau masalah bukan ibadat, tak apa pula. Al-amsilah, contoh. Al-isaru bil maskan, mengutamakan dengan tempat. Ada tempat duduk, lepas tu kita nak duduk, kita ada orang nak duduk, kita tak apalah, demo duduk dululah. Minha, sebahagian lagi. Al-isaru bil libas, mengutamakan dengan pakaian. Tak apalah, demo pakai.
Minha al-itharu bit-ta'am, mengutamakan dengan makanan. Kita pun nak ambil, dia pun nak ambil, tiba-tiba tak apa. Abang ambil dulu. Tu bagus. Minha, sebahagian lagi, tarkul akhdhi min mali sadaqati itharan lil ghairi. Tarkul akhdhi, meninggal mengambil min mali sadaqah, daripada harta sedekah, itharan lil ghairi, kerana nak mengutamakan bagi orang lain. Hak tu pun bagus. Ustaz ada ingat, Ustaz ada cerita waktu dekat Masjid Nabawi tu, orang bagi makanan, bagi macam tu lah, makanan Arab tu lah, apa tahu, susu masam tu, macam yogurt tu kan, dengan kurma tu kan, dalam bekas gitu, dia bagi kat soft, dia bagi gitu. Lepas tu main time dia last, dia dapat. Lepas tu hak sebelah-sebelah ni tak dapat. Hak macam orang yang belah-belah India apa semua tu kan, Bangladesh begitu, dia orang ni nak sungguh-sungguh gitu. Mungkin dia orang datang tak bawa duit. Itu tak apalah, bagi kat dia, kita tak say bagi. Lepas tu bila mana dia bagi, hak sebaris dengan dia pun, hak yang jemaah Malaysia ni pakai bagi dekat hak geng-geng hak dia orang tadi tu. Hak tu panggil isar, mengutamakan orang lain, matlub, dituntut. Tapi bukan ibadat lah. Tak apalah, dia mau ambil lah, kita tak ambil, tak apa. Dah nampak situ. Tapi kalau masalah ibadat, tak apalah, dia mau pergi masuk sahawal lah, dia mau jadi email, tak apa, kita duduk belakang, tak apa. Hak tu ditegah pula. Minha, sebahagian dia lagi, tarkut tijarati fi syai'in yarju fihi ribahan li ghairi, meninggal meniaga pada sesuatu, yarju fihi, yang dia harap fihi pada syai', ribahan li ghairi, akan untung li ghairihi, bagi selainnya dia tu. Contoh, ini aku tak saya buka kedai lah, buat apa nak bagi orang pergi kedai sebelah atau tutup awal. Hak tu tuan panggil mengutamakan orang. Boleh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dekat sini dia ada dua kaedah yang nak sama tapi dia berlawanan. Satu, al-ithar bil ibadah mamnu', mengutamakan dengan perkara ibadah adalah dilarang. Hak kedua, al-ithar bi ghairil ibadah matlub, mengutamakan dengan perkara yang selain ibadah dituntut pula. Faham sini? Okey. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in, kamu semua ini adalah pengembala, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kamu semua ni akan ditanya an ra'iyatihi, daripada gembalaannya kullukum. Al-qaidah as-sadisah wal 20, kaedah yang ke-26, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Baca esok lah insya-Allah. Wallahu a'lam.